Nama saya Dinur Rahim daripada Radio Warna 92 FM. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Saya dapat salam Ustaz Kazim. Jangan jealous. Alhamdulillah Ustaz. Baik, tanpa melengahkan masa, insya-Allah kita akan mendengar sedikit sebanyak. Semoga kita dapat manfaat, insya-Allah. Dan semoga kita ambil masa 2 minit. Kita urut-urut lutut sekejap. Bagi yang penat, insya-Allah. Bolehkah kita terima ilmu? Boleh? Masih lagi bertenaga? Alhamdulillah, insya-Allah. Tanpa melengahkan masa, dari Malaysia, penceramah yang saya minati, yang berbahagia, Ustaz Muhammad Kazim Ilyas. Falyatafaddal mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq wa innaka laminal mursalin. Shadaqallahul azim. Terima kasih saudara Dino, yang saya hormati barisan penganjur program, yang dimuliakan ustaz-ustaz, tuan-tuan guru, yang dimuliakan cikgu sastrawan negara, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tuan-tuan, saya ucapkan tahniah kepada penganjur dan tahniah kepada tuan-tuan semua kerana berada pada satu majlis yang sangat baik pada malam ini. Satu majlis ilmu, satu majlis qasidah, pertemuan yang penuh dengan kasih sayang yang didoakan oleh para malaikat kepada kita. Ada sejenis malaikat, satu jenis malaikat ni tuan-tuan, kerja dia ialah merantau berjalan. Dia cari tempat-tempat pertemuan orang-orang macam ni, yang ada majlis ilmu di dalamnya, yang ada salawat di dalamnya, yang ada menyebut kalimah-kalimah Allah di dalamnya. Dan malaikat ni turun ke tempat ini, naik semula ke langit. Sekali dia naik, sekali dia turun, turun naik itu dipanggil sebagai Mi'raj. Kalau tiap-tiap kali dia naik, ramai-ramai yang naik turun, nama dia Ma'arij. Maka dia naik, bagi tahu kepada perkumpulan malaikat yang lain di langit. Dia bagi tahu yang kita ni hadir dalam majlis ilmu. Dia sebut nama kita, tuan-tuan. Dia sebutnya nama kita Haji Dolah sampai kata dia. Yang datangnya Haji Ismail, yang mari datangnya Haji Megah, yang datangnya Haji Rafi'ah, Haji Din pun datang ini. Semua disebut nama kita. Bila disebut di kumpulan para malaikat, malaikat doa pada kita. Ya Allah, ampunkanlah dosa mereka. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada mereka. Ini keistimewaan. Apa yang kita buat ni semua malaikat tulis. Bawa report naik ke langit. Ditulisnya. Yang merakam, dikata. Hajah Rafi'ah merakam. Disebut, tuan-tuan. Haji Dolah mencatat. Haji Mat tidur pun dicakap. Semua dicatat ni tuan-tuan, Masya Allah. Ini istimewanya. Yang kita berada dalam majlis ilmu ini. Ini satu alternatif kepada kita. Untuk kita sambut tahun baru. Dulu kita sambut hijrah. Sekarang Masihi. Dalam suasana yang lebih santai, lebih diredai oleh Allah. Dengan kalimah-kalimah yang baik. Ya, saya tengok bintang bulan pun cantik, tuan-tuan. Teringat lagu Azmi, tengok bulan. Malam terang cuaca, bulan bercahaya, bintang berjuta-juta,
untuk kita berdua. Bulan. Tapi kita tak berdua malam ni. Kita beramai-ramai, tuan-tuan. Kenapa istimewanya malam ni? Nabi naik ke langit pada waktu malam. Nabi hijrah pada waktu malam. Istimewa, tuan-tuan. Nabi Musa diperintahkan oleh Allah menghadap Fir'aun pada waktu malam. Malam-malam. Malam kenapa begitu istimewa? Wa ja'alna al-laila libasa. Dijadikan malam ini sebagai pakaian kepada kamu. Kenapa begitu istimewa malam? Kerana malam ini lebih tenang. Kerana malam ini lebih mendekatkan kita untuk berfikir. Seperti mana kata sastrawan kita tadi. Berfikir. Saya pun seronok, tuan-tuan, bila dengar orang-orang baca sajak ni. Orang baca puisi ni sedang. Apakah kamu menyangka? Aku gembira menerima sepasang rama-rama di dalam kotak berkaca di pesta hari jadiku. Sebenarnya aku tidak gembira. Sebenarnya aku lebih gembira jika aku melihat rama-rama itu terbang bebas di pesta hari jadiku. Tu syair tu, tuan-tuan. Syair Tuan Haji kita tadi ni betul. Tidakkah kamu berfikir siapakah yang menurunkan hujan dari awan mega? Betul lah tu. Tetapi sajak dan pantun orang-orang muda sekarang banyak yang tak betul. Walaupun bahasanya betul tapi tak betul. Hari-hari pergi ke pasar. Pergi ke pasar membeli harimau. Kan pelik bunyinya, tuan-tuan. Betul, bayangannya sudah betul. Hari-hari pergi ke pasar membeli rimau. Siapa yang beli rimau? Ini masalah kita sekarang ni, tuan-tuan. Tak apa nak menjadi kita ni. Banyak benar main-mainnya, tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kita berada di sini, penat pun hilang. Saya penat ni, tuan-tuan. Saya sampai pukul 1:30 petang tadi. Sampai sekarangnya belum mandi. Tuan-tuan jangan peluk saya, ya. Belum mandi, belum tukar baju. Last saya mandi hari ni pukul 5 suku pagi tadi. Saya naik flight pukul 11 dari Ipoh. Sampai sekarang belum rehat, belum mandi lagi. Penganjur bagi tahu Ustaz, 2 jam untuk Ustaz. Astaghfirullahalazim, 2 jam. Lama gila. Aku nak cakap ni, tuan-tuan, 2 jam. 2 jam, tuan-tuan. Masya Allah, subhanallah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Pada malam ni saya nak bawa pada tuan-tuan yang saya sebutkan tadi di Masjid Al-Istighfar. Bagaimana kita nak membangunkan umat kita. Nak membangunkan masyarakat Islam ni, tuan-tuan. Nabi telah mengajarkan kepada kita. Nabi telah membuatkan, meninggalkan kepada kita benda-benda yang boleh menjadikan kita hebat. Menjadikan kita insan yang berjaya. Insan yang disebut bukan setakat di bumi, namanya juga disebut di langit. Insan yang penuh dengan tata susila, dengan kehebatan, dengan penghormatan yang diberikan kepada dia. Malah dia akan mewarisi satu kalimah yang sangat terkenal, iaitu kalimah al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam adalah yang tertinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Ada 6 kekuatan yang kita kena pegang untuk kita berjaya pada zaman mana sekalipun. Kekuatan pertama ialah kekuatan tauhid. Kekuatan kedua ialah kekuatan akhlak. Ketiganya ialah kekuatan ilmu. Keempatnya ialah kekuatan ekonomi. Kelimanya ialah kekuatan persaudaraan. Dan yang keenam ialah kekuatan jihad. 6 benda ini Nabi telah buktikan. Nabi telah membuktikan kepada seluruh manusia. Sampai sekarang tertubuhnya, tertegaknya sebuah negara yang sangat harmoni. Sebuah negara yang sangat aman, yang sangat stabil. Sebuah negara yang sangat adil, iaitu negara Madinah ataupun negeri Madinah. Negara Islam yang pertama di dalam dunia. Kita lihat yang pertama sekali. Yang kita nak buat ialah kekuatan tauhid. Tuan-tuan, bila kita sebut tahun baru, semakin hari, cabaran untuk tauhid kita akan lebih hebat cabarannya. Dulu-dulu cabaran kita tak kuat semacam sekarang. Tetapi bila dunia tanpa sempadan, dunia hari ini dalam sekelip mata boleh sampai dalam rumah kita. Perkara-perkara yang kita tidak pernah duga hari ini boleh berlaku
pada diri kita, pada keluarga kita, maka cabaran kita yang sangat hebat ialah cabaran akidah kita. Sebab itu kita kena mendidik, kena menjadikan tauhid ini sebagai asas. Kalau kita jadikan manusia, umat Islam, berpegang pada Islam, insya-Allah tuan-tuan, dia pergi ke London, kita tak bimbang. Dia pergi ke Amerika, kita tak bimbang. Dia pergi ke bulan pun kita tak bimbang. Sebab dia kuat akidahnya. Tetapi bila tauhid tidak diperkuatkan, tauhid tidak diperkukuhkan, kita bimbang tuan-tuan. Dalam rumah kita sendiri, anak-anak kita boleh murtad. Dalam taman kita sendiri, anak-anak kita boleh murtad. Hari ini cabaran tentang Islam, cabaran akidah umat Islam sangat hebat. Misalnya ada satu kes di Malaysia. Anak dia ambil bahagian medik di England. Tak balik sudah 8 tahun. Mak dia pergi ke London 8 tahun. 8 kali duk cari anak tak jumpa. Heboh dalam internet. Heboh dalam surat khabar. Mak bapak merayu. Baliklah anak dah 8 tahun kamu tak balik. Bila dah heboh-heboh rupa-rupanya anaknya masih ada. Duduk di Ireland. Dah tak ambil dah bidang-bidang kedoktoran. Udah kahwin rupa dia. Anaknya laki-laki. Kahwin dengan laki-laki. Bro. Ini bukan bro dah, ini bro dah tuan-tuan. Anak satu orang laki-laki boleh kahwin dengan laki-laki. Astaghfirullahalazim. Siap dengan pakaian baju Melayu dan tengkolok. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bangganya jadi orang Melayu. Tiba-tiba kahwin dengan Mak Saleh. Laki-laki, dia laki-laki pakai baju Melayu. Astaghfirullahalazim. Cuma keris dia tak ada tuan-tuan. Tengkolok sudah ada, baju Melayu sudah ada. Dia kata dia masih Islam. Dia masih Islam. Tapi cara hidup dia, itu terpulang pada saya. Saya masih Islam. Saya dilahirkan sebagai Islam. Dan sekarang saya still Islam. Dan saya akan mati juga sebagai Islam. Habis itu cara hidup kamu? Cara hidup kamu bukan cara Islam. Yang ni yang kita takut tuan-tuan. La yabqa minal Islam illa ismuhu. Tidaklah tinggal Islam melainkan hanya nama saja. Islam hanya sekadar nama. Yang ni yang membimbangkan kita. Kita akan kembali ke pangkuan Allah. Kita akan kembali ke rahmat Allah. Kita akan menghadap Allah. Wa ilaihin nusyur. Kita semua akan dibangkitkan untuk kembali kepada Allah. Tiba-tiba kita hidup dalam dunia. Meninggalkan agama yang Allah Ta'ala turunkan kepada kita. Macam mana kita nak kembali kepada Allah, tuan-tuan? Sebab itu kita kena buat kekuatan tauhid. Awaludin ma'rifatullah. Awal-awal agamanya ialah mengenal Allah. Bila kita mengenal Allah, kita jadi apa? Kita jadi insan yang bertakwa. Bila kita jadi insan yang bertakwa, insya-Allah tuan-tuan, innallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang bertakwa. Bila kita jadi orang yang kenal Allah, kita menjadi insan yang sabar. Insan yang reda, insan yang tenang, insan yang menjauhi maksiat, insan yang tak suka dengan benda maksiat. Sebab kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ditakutkan sekarang ini bukan Allah. Yang ditakutkan sekarang ini ialah hantu. Orang takut tentang hantu. Tak tahulah. Sepatutnya ditakutkan pada Allah. Sekarang filem-filemnya semuanya hantu. Rasa ombak rindu tukar. Kalau tidak hantu, tuan-tuan. Hari raya mau cerita hantu. Saksikan tayangan-tayangan istimewa sempena hari raya anda. Hari raya pertama, Toyo. Apa kena mengena Toyo dengan raya puasa? Astaghfirullahalazim. Raya kedua, hantu kat 5, balik ke rumah. Udah tak ada seninya hari raya cerita hantu, tuan-tuan. Berye-ye juru hebah menggabarkan. Saksikan malam raya pertama. Tuan-tuan. Jadi DJ ni tuan-tuan, suara kena besar. Suara kena romantik. Untuk jual iklan, suara kena besar. Baru orang gerun. Baru orang berminat kalau suara besar. Volkswagen. Das Auto. Baru orang beli. Cuba iklannya suaranya nipis. Volkswagen Das Auto. Orang kata ini kata mainan ke apa ni? Dia kenal dengan suara yang besar. Volkswagen Das Auto. Itu yang ramai beli Volkswagen tu. Penting tu suara tu.
Tuan-tuan, tauhid kita takut pada Allah. Apa makna takut pada Allah? Apa makna bertakwa kepada Allah? Bertakwa kepada Allah maknanya menghampirkan diri pada Allah. Takut kepada manusia, lari. Takut pada anjing, lari. Takut pada musuh, lari. Takut pada Allah, makin dekat. Itulah makna takwa pada Allah. Mendekatkan diri. Takarrub pada Allah. Makin mendekatkan diri, kita insaf. Aku ni sampai bila semayang? Tak betul-betul. Dah sampai masa ni aku nak belajar semayang. Semayang aku tak betul. Kenderaan aku diperiksa. Rumah aku diperiksa. Kesihatan aku diperiksa. Darah aku diperiksa. Gula dalam badan aku pun diperiksa. Solat aku siapa yang periksa? Tuan-tuan untung di sini hadapan tuan-tuan ni guru-guru tuan-tuan ramai. Pergilah jumpa ustaz. Ustaz, betulkan solat saya ustaz. Ustaz, betulkan semayang saya ustaz. Betulkan bacaan ustaz. Kita nak hijrah. Kita nak masuk tahun yang dah berumur. Bila kita masuk tahun baru, bermakna telah berkurang umur kita. Akan berkurang umur kita. Memang umur daripada angkanya 54 tahun naik ke 55. Makin bertambah umur. Tetapi hakikatnya makin pendek. Makin pendek, makin pendek, makin pendek jangka hayat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Sebab itu tuan-tuan kita nak jadi insan yang bertakwa. Insan yang bertakwa ialah orang yang taat kepada Allah. Orang yang bertauhid, dia tak bantah perintah Allah. Dia tak petikai. Datang satu pramugari datang jumpa saya. Dia kata, Ustaz, I dengar ceramah you dalam kereta kawan I. Kemudian, apa masalahnya? Masalahnya, I nak tanya you. You kata, Allah ada. Jadi, ya, memang Allah ada. So, mana Allah? Mana Allah? I nak tengok. Tuan-tuan bayangkan orang, akak ni Islam ke apa? Dia kata, Ustaz kata Allah tu ada. Mananya? Mana Allah tu? Ada air, ada airnya. Ada tanah, tanahnya. Ada pokok-pokoknya. Ada wang boleh tunjuk. Ada air boleh tunjuk. Ada buah boleh tunjuk. Allah itu ada. Mana? Saya kata Allah tu ada kau. Iyalah kalau ada di mana? Kalau Allah itu bertempat, itu sudah jadi makhluk. Allah tidak bertempat. Bila kita nampak Allah, maknanya Allah itu bertempat. Bila Allah bertempat, itu sudah jadi makhluk. Allah tidak sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Takkan sama Allah dengan makhluk. Sebab itu kita tak nampak. Kalau kita nampak Allah, maknanya dah jadi makhluk. Kita nampak bulan. Makna bulan tu makhluk. Kalau Allah pun kita nampak, bukankah Allah dah jadi makhluk? Tak boleh nampak lah kak. Tak boleh nampak. Tapi hakikatnya ada. Apa dalilnya dia ada? Ada dalilnya kak tu ada. Siapa yang ciptakan akak? Tadi sastrawan kita sebut, semuanya bermula dengan air. Siapa yang ciptakan? Kalau kau nak tengok Allah, memang tak nampak lah. Tapi Allah tu ada. Di mana akak berada, di situlah Allah berada. Okey Ustaz. Saya nak tanya Ustaz. Ustaz kata dalam ceramah Ustaz, Allah Maha Adil. Betul? Betul. Allah sangat adil. Soalan saya kena rogol ketika umur saya 9 tahun. Sehinggalah umur saya 15 tahun. Yang rogol pula abang kandung saya. Saya nak tanya pada Ustaz, masa saya dirogol, Allah di mana? Kenapa Allah biarkan saya dirogol? Saya umur 9 tahun. Kenapa Allah biarkan saya dirogol? Kalau betul Allah tu adil, kenapa Allah biarkan saya dirogol? Macam mana akak? Macam mana nak jawab akak? Kalau dia datang jumpa akak, I kena rogol tahu. Umur I 9 tahun, I kena rogol. Tak ada siapa tolong. Dia bayangkan kalau you dirogol, kalau Allah tu ada di mana Allah? Allah adil ke akak? Cuba kau jawab. Agak kau nak jawab apa? Ya tak iya juga ya. Sudah tuan-tuan. Murtad kita. Ini orang yang tidak ada akidah. Bila dia tidak ada akidah, dia pertikaikan. Macam-macam benda dia pertikaikan. Sedangkan Allah tidak pernah menzalimi manusia. Wa ma zalamahumullah walakin kanu anfusahum yazlimun. Allah tidak pernah zalimkan tadi sastrawan kita baca.
Allah tidak pernah menzalimi kamu. Kamu yang menzalimi diri kamu sendiri. Habis itu Ustaz, budak 9 tahun. Apa yang dizalimkan? Dia dirogol. Apakah dia menzalimi diri dia sendiri, Ustaz? Itu ujian untuk dia. Allah kasih pada dia. Allah kasih pada kita bukan setakat dia bagi nikmat. Kadang-kadang Allah kasih pada kita benda yang tak masuk pada akal. Sebenarnya Allah kasih pada kita. Allah kasih pada kita macam-macam bentuk, tuan-tuan. Kasih bukan setakat hanya bagi nikmat semata-mata. Kadang-kadang kasih itu Allah bagi ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah bagikan kepada kita kekuatan sebenarnya. Bersyukur kita tak ada mata. Buta mata kita. Orang yang ada tauhid, syukur Alhamdulillah. Ustaz, saya tak ada nampak Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, saya tak nampak aurat orang Ustaz. Syukur pada Allah. Eloklah Tuan Haji tak ada dosa mata. Tak ada tengok aurat. Tapi saya rajin raba Ustaz. Oh, sudah. Kan potong tangan kamu tahu dia ni. Tak pada dengan buta. Raba orang sana. Ada orang tuan-tuan, buta-buta dia pun dapat ke dia. Kena ke dia tu. Buta-buta datang perempuan raba. Minta maaf lah, tak nampak. Tak nampak apa dia berlakon, tak nampak. Tuan-tuan, ni benda hak pelik-pelik. Allah bagi kepada kita anak. Alhamdulillah, orang yang ada tauhid, dia redha dapat anak. Dia redha dapat anak dia. Abang, tadi saya balik hospital abang. Buat apa kamu ke hospital? Saya cek doktor. Oh, hebatnya kamu yang cek doktor. Kata doktor yang cek kamu. Apa kata doktor? Doktor kata saya mengandung abang. Alhamdulillah, rezeki Allah. Tapi berapa ramai suami yang bantah, yang marah. Mengandung lagi. Saya sentuh jadi sentuh. Kan rezeki. Anak Allah bagi anak rezeki. Marah buat apa? Bila kita tak suka dengan rezeki Allah, itulah yang jadi anak tu bermasalah. Suami kata, aku kata seorang dah cukup, kamu kata nak berdua. Aku kata seorang cukup lah, kamu nak dua. Unsin lah aku. Datang opah dia pula, datuk dia pula. Kan opah dah cakap, opah tak nak lagi cucu, mak kamu nak juga. Gitu dia. Tok Wan pula cakap, aku tak campur. Jangan nyusahkan aku sudah. Mak tak nak, bapak tak nak, ibu tak nak, opah tak nak, datuk tak nak. Akhirnya budak itu dipanggil sebagai the unwanted child. Bila dia timbul ke dunia, bila dia lahir ke dunia, dia jadi masalah dalam masyarakat. Cubalah kita redha dengan anak-anak kita. Dia akan mendatangkan barakah pada kita. Orang yang dapat tauhid, orang yang tauhidnya kuat tuan-tuan, Allah bagi syukur, Allah tak bagi pun syukur. Ini kekuatan tauhid. Allah tak bagi kita anak. Sampai sekarang, 8 tahun dah. Kahwin tak ada beranak. Sampai sekarang. Sampai orang lain perli. Anak kita orang sudah sekolah. Anak kau tak ada ya. Kadang-kadang orang jumpa dengan suami kita. Itu lengkau tak pandai. Cuba kau nengok Pak Long kau ni. Sampai-sampai ambil je 8. Kau tahu dia. Bila pergi ke Malaysia, ziarah Pak Long dia. 8 anak dia. Tuan-tuan, jangan macam itu. Masalah anak. Allah punya urusan. Bila Allah nak bagi, bagi. Bila Allah tak nak bagi, kita serahkan balik pada Allah. Bukankah manusia yang bertakwa kepada Allah, yang mempunyai tauhid yang kuat, dia akan serahkan urusan dia kepada Allah. Serah kepada Allah. Apa susah tuan-tuan? Ada sahabat saya, anak murid saya. Dia sembahyang malam dengan suaminya, solat malam dalam pukul 4 pagi. Sedang dia menunggu suaminya ambil wuduk dalam bilik air, datang perompak masuk dalam rumahnya. Ada 2 perompak. Satu perompak tunggu suaminya di luar bilik air. Keluar suami dia, dia acunya pisau. Angkat tangan. Menggeletak suami dia. Gigil. Nasib baik tak londeh tuala dia. Yang satu lagi perompak cari isteri dia yang sedang pakai telekung. Dia kata, serahkan barang kemas kamu. Jadi perempuan ni nak serahkan lambat. Tiba-tiba perompak kata, biar aku buka. Perempuan ni jawab, jangan. Aku ada air semayang. Aku nak semayang. Kamu nak rompak, aku bagilah gelang ni pada kamu. Bagilah rantai ni pada kamu. Kamu rompaklah rumah aku nak semayang. Tugas kamu merompak. Tugas aku semayang. Dia semayang tuan-tuan. Allahu Akbar. Kalau saya jadi perompak, saya letak baliklah semayang lah kamu, kesian kamu ni. Sebelum perompak ni beredar, tuan-tuan dia cakap,
Kerja kamu merompak, kerja aku solat. Tapi aku akan dakwa kamu di hari kiamat. Kita jumpa di sana. Orang yang ada tauhid, dia tidak kisah dia dizalimi. Sebab dia tahu Allah maha mendengar rintihan dia. Orang yang berpenyakit, bila dia berpenyakit, dia reda. Kerana apa? Dia tahu setiap penyakit itu menghapuskan dosanya. Rasulullah kata kalau kita tercucuk jarum, kita sabar dan reda, Allah naikkan satu darjat. Allah hapuskan satu dosa. Allah berikan satu pahala. Hanya tersusuk jarum. Tertusuk jarum saja. Bayangkan tuan-tuan benda yang lain. Berapa banyak di kalangan kita yang tertusuk jarum, maki ke jarum. Tengok jahit-jahit baju, pak. Aduh, celakanya jarum. Tersepak batu, celaka, buta batu ni. Kenapa cakap macam tu? Di mana kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Tuan-tuan, anak kita mati kecil. Mati kecil, umur 2 bulan meninggal. Reda. Anak tu menunggu kita depan pintu syurga. Apa lagi nak? Anak kita umur 2 tahun meninggal, demam panas, reda. Dia menunggu kita depan pintu syurga. 2 anak kita tunggu depan pintu syurga. Apa lagi nak? Reda lah. Iyalah Ustaz, makcik reda Ustaz. Sebab itu makcik, sejak anak makcik mati, makcik tak ada semayang dah Ustaz. Lah, kenapa tak solat pula? Tadi Ustaz jawab, Ustaz kata dapat masuk syurga, kata dia. Itu yang makcik tak semayang tu. Terus tukar, terus makcik neraka terus sekarang ni. Semayang lah. Tapi dengan sebab anak tu ada, dia tunggu kita. Tapi kalau kita dah salah lorong, dia tak tunggu. Yang menunggu kita, anak kita. Bukan elikat. Sebab elikat pun dia sebut, ku nantimu di pintu syurga. Makasih. Di mana nak masuk syurga Islam? Tidak. Tuan-tuan, orang yang ada tauhid, insya-Allah dia reda. Rezeki dia yakin Allah bagi. Ni tuan-tuan ni, petugas-petugas sedang duk bawa kutipan ni. Orang yang ada tauhid, dia peduli apa dia masuk duit. Barang mas dia bagi, jam pun dia bagi, duit pun dia bagi. Sebab apa? Aku yakin Allah maha kaya. Nanti Allah berganti lebih daripada apa yang aku sedekah. Orang yang ada tauhid, dia tak kedekut, tuan-tuan. Tuan-tuan, sekarang ni tuan-tuan bersedekah. Sebenarnya bukan untuk diri orang lain. Kita bersedekah untuk diri kita. Yang akan balasnya ialah Allah. Dan jangan lupa, Allah itu ghaniyun, hamidun. Allah itu sangat kaya. Allah maha kaya, tuan-tuan. Dia balas daripada benda yang kita tak pernah duga. Bayangkan orang yang membersihkan masjid. Hanya buang satu najis cicak di dalam masjid. Allah sediakan satu bidadari, sediakan satu mahligai pada dia. Baru taik cicak. Itu pun maha kaya Allah balas. Syurga, istana dia. Jangan tuan-tuan bayangkan istana dalam syurga macam kita dalam dunia. Bukan. Baik, dah. Okey, duduk ya. Baik. Peminat. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Yang kita nak buat baik sekarang ni, yang akan balasnya ialah Allah. Yang akan balasnya bukan suami kita. Yang balasnya bukan isteri kita. Yang kita buat baik sekarang ni, yang akan membalasnya Allah. Allah maha kaya. Apa sebab kita takut nak buat ibadat? Solatlah, aku akan balas. Puasalah, aku akan balas. Tunaikan haji, aku akan balas. Berzakatlah, aku akan balas. Setiap perbuatan kamu mesti aku balas. Walaupun sebesar zarah amalan kebajikan kamu, Allah nilai, tuan-tuan. Sebab itu orang yang ada tauhid, dia tak rasa letih dengan ibadat. Ni makcik-makcik yang duduk bersila ni, daripada pukul berapa ni? Pukul 7 pagi. Punya lama bersila ni, pukul 12 baru nak habis. Yang sakit gaut macam. Macam makcik kita tak apa, ada kerusi. Dia seorang ada kerusi depan ni, tuan-tuan. Ini yang duduk bersila, kejap lunjuk ke depan, kejap bersila. Kejap nguruk peha, kejap uruk kepala lutut. Tapi tak pernah rasa letih. Sebab apa? Dia yakin Allah akan balas ganjarannya.
Allah akan bagi ganjarannya. Dan ganjaran Allah sangat hebat. Tak pernah terfikir kepada kita. Cuma Nabi sebut untuk orang-orang macam ni, macam kita ni tuan-tuan, 1000 kali semayang sunat dapat pada kita. Masya Allah. Yang sekarang kita sebut nama Allah dalam majlis ini, Allah sebut nama kita pada seluruh perkumpulan malaikat yang tak tahu berapa namanya. Kita sebut Allah, Allah. Tadi tuan-tuan selawat, nun, Allah sebut. Allah sebut nama kita di hadapan para malaikat. Malaikat dengar ramai-ramai kata, Ya Allah, ampunkanlah mereka, Ya Allah. Subhanallah. Tuan-tuan tak mahu ke? Kalau orang malaikat yang tak ada dosa minta ampun untuk kita. Malaikat tolong minta ampun untuk kita. Kita sendiri pun tak sempat minta ampun untuk diri kita sendiri. Kadang-kadang tak sempat. Semayangnya di masjid istighfar. Dia istighfar pun tak sempat. Nama aja. Kadang-kadang kita tak sempat mohon ampun. Ya Allah, ampunkanlah aku, Ya Allah. Ampunkanlah aku, Ya Allah. Tak sempat. Habis-habis salam kanan, habis-habis salam kiri. Ya Allah. Macam selalulah. Astaghfirullahalazim. Doanya macam selalu. Ya Allah. Macam biasalah kata dia. Punya malasnya berdoa tuan-tuan. Untuk diri sendiri pun malas. Malaikat tu minta ampun pun dia tak nak. Kita kadang-kadang, kita ni orang perempuan lah. Kadang-kadang terlupa nak minta ampun untuk diri sendiri. Habis-habis semayang je, buang kain, buang baju terlekung, lipat sejadah, lari ke dapur. Suami nak balik makan. Anak ikut ke belakang. Tengok-tengok mama dia tak pakai apa. Mama tak pakai apa, kata dia. Ya Allah, mama terlupa. Bukan kata nak berdoa, terlupa. Nak pakai baju, terlupa. Punya sibuk nak masak ke suami dia. Tiba-tiba malaikat minta ampun pada kita. Sebab itu tuan-tuan, orang yang ada tauhid, bila dapat nikmat, syukur. Bila dapat ujian, redha. Tu sifat dia. Bila dapat nikmat, syukur. Apa makna syukur? La in syakartum la azidannakum tu apa? Syukur ya Allah nak tambah nikmat itu ialah bukan sebut alhamdulillah. Setengah orang faham syukur tu ialah sebut alhamdulillah. Alhamdulillah lah. Saya pun tak sangka boleh menang nombor tu. Aduh. Itu dosa. Yo. Mana boleh. Itu orang yang dipanggil angka sawan, tuan-tuan. Angka sawan. Asal tengok angka je dia sawan. Bukan angka sawan yang ke bulan. Ini angka sawan. Pantang tengok nombor. Kalau kereta accident je bertemu kereta, dia tengok nombor plate. Accidentnya hari Jumaat, jamnya 12.30. Yang accident pula Tok Imam. Cantik ni, kata dia. Berkat ni. Dia pun tikam, 1230. Kena pula tu. Alhamdulillah, kata dia. Astaghfirullahaladzim. Itu bukannya, itu namanya angka sawan. Tuan-tuan lain tu. Dia jadi sawan, dia pantang tengok nombor. Tuan-tuan, syukur maknanya ialah menambahkan ibadat. Sebab ada orang yang faham bersyukur ni menyanyi. Alhamdulillah syukur nikmat kepada Tuhan yang memberi rahmat. Sambung? Bagus. Masya Allah. Itu backup singer. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Yang dikatakan bersyukur ialah tambahkan ibadat. Lagi Allah bagi nikmat. Sekarang Allah bagi nikmat umur. Allah bagi nikmat umur pada kita, tuan-tuan. Berapa ramai sahabat-sahabat kita yang dah tak ada. Mak bapak kita yang dah tak ada. Tapi Allah masih panjangkan umur pada kita. Berikan, pinjam umur. Apa yang kita kena buat dengan umur ini? Ibadat. Dan ibadat bukan semata-mata duduk di masjid, zikir 24 jam. Buat apa, Mat? Ibadat. Tak kerja? Tak apalah. Udah nak mati. Bukan. Ibadat maknanya carilah rezeki. Carilah peluang untuk hidup di dunia. Carilah. Tapi ingat pada Allah. Jangan langsung tercebur dengan maksiat. Itu ibadat. Ibadat, tuan-tuan. Walaupun dia suri rumah. Hanya duduk di rumah. Masak untuk suami dia. Masak untuk anak-anak dia. Itu ibadat. Jika dia buat lillahi ta'ala. Bukan maknanya ibadat ni langsung tak masak apa dah. Suami balik. Tak ada masak nasi ke PA. Saya beribadat, abang.
Kita dah makan dah 30 tahun. Cukup lah, kata dia. Kan aku kahwin lain kan, kata dia. Tuan, ibadahlah, masak kerana Allah. Semua kerana Allah, barakah. Makanannya halal, cari rezekinya halal, buat kerjanya kerana Allah. InsyaAllah. Ada orang yang buat kerja bukan kerana Allah. Buat kerja kerana manusia. Makcik dengan suami makcik okey. So far so good, Ustaz. Okey lah, no problem kan. Macam, yalah, macam dia okey, Ustaz. Dia okey lah. Macam gelang ni dia beli, Ustaz. Kadang-kadang dia bawa saya pergi pasar raya Giant. Dia letakkan saya dalam troli, dia tolak saya. Okey lah, kita orang bahagialah, Ustaz. Okey lah. Macam pakaian dia saya basuh, Ustaz. Saya iron baju-baju dia untuk seminggu, saya ironkan, Ustaz. Sebab suami tu tak buat hal. Cuba suami tu cakap, "Pah, abang nak nikah lagi seorang." Dia tak iron dah baju. Dia iron suami dia. Sebab itu, tuan-tuan, setiap orang yang nak berubah jadi baik, ujian akan sampai. Kalau tuan-tuan tidak ada ujian, boleh buat ibadat, itu biasa, bro. Benda tak ada ujian, bolehlah buat ibadat. Boleh buat ibadat. Cuba tuan-tuan tengok orang Somalia. Orang Somalia yang kebuluran, yang kemarau, sudahlah kemarau, berperang saudara pula. Cuba tengok perempuan-perempuan mereka. Masya Allah, pakaiannya hitam, berselimut, bertudung, dalam keadaan kemarau. Dahlah kemarau, anaknya kecil. Ya Allah, kepalanya besar, badannya kecil, lapar, lalat dihurung di mukanya. Kadang-kadang kita pun heran. Dalam kemarau-kemarau ni pun beranak juga. Ada masa juga tu. Itu manusia ni, tuan-tuan. Kalau kita dah kebuluran ni tak fikir apa dah, dia orang jadi juga, tuan-tuan. Itu bab kemarau tu. Kalau tak kemarau lagi banyak tu. Tuan-tuan, cuba tengok dia. Dalam kemarau, dalam berperang, dalam susah, dalam menderita, makanan tak ada, aurat dijaga. Masya Allah. Masya Allah, tuan-tuan. Kita belum lagi diuji macam itu. Nikmat banyak, makanan banyak, hujan selalu turun, ribut lagi datangnya. Makanan berlambak, duriannya, macam-macamnya. Tapi nak tutup aurat pun susah. Bayangkan kalau jadi macam Somalia di sini, agak-agak macam mana, tuan-tuan? Macam mana, tuan-tuan? Cuba fikirkan. Sebab tu Allah akan uji kepada kita. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra. Apa kamu sangka kamu ni boleh jadi ahli syurga dah? Sedangkan Allah belum mengetahui lagi keadaan kamu, belum diuji lagi. Sama ada Allah berikan kelaparan dan kesusahan kepada kamu. Sebab itu insan yang ada tauhid, bila berlaku sesuatu kepada dia, dia akan minta kepada Allah, "Ya Allah, berikanlah kekuatan pada aku, kesabaran menghadapi ujian ini." Ini tauhid. Orang yang ada tauhid, dia jadi kuat, tuan-tuan. Sekuat Nabi Nuh alaihissalam. 800 tahun lebih berdakwah. 900 tahun lain. Siang dan malam. Lailan wa naharan. Malam dan siang ceramahnya. Kita ceramah malam je. Siang kerja. Nabi Nuh siang malam berdakwah. Masya Allah. Punya kuat. Dahlah tua. Allah perintah pada Nabi Nuh. Bikin kapal atas bukit. Nuh wasna'il fulk bi'ayunina wa wahyina. Badan dekat 1000 tahun umurnya. Tiba-tiba Allah kata buat kapal atas bukit. Seorang-seorang. Ada Nabi Nuh kata. Kejap. Kita nak bincang Allah macam mana. Tak ada, tuan-tuan. Dia tak tanya, apa pasal atas bukit? Dia tak minta. Jadi kalau kapal lah terus Tuhan. Mau bikin kapal pula. Aduh, banyak kerja lah. Tak ada Nabi Nuh cakap macam itu. Tauhidnya, baik Tuhan, saya bikin, saya buat. Bila buat, bukan setakat susah. Tapi lebih susah bila orang ejek Nabi Nuh. Tuan-tuan, susah bekerja tak apa. Tapi kalau susah orang ejek, lagi hati makan dalam. Oh, kalau orang ejek, tuan-tuan, Nuh gila. Budak kecil pun kata, Nuh gila. Tapi Nuh kata, Allah yang mengetahui siapa yang gila. Akhirnya siap satu kapal.
Akhirnya terapung-apung kapal itu di lautan banjir yang sangat hebat. Allah pelihara Nabi Nuh. Ihfazillah yahfazka. Kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Akibat orang yang ada kekuatan tauhid, Allah tolong dia, tuan-tuan. Cuba tengok mak Nabi Musa alaihissalam. Bila tentera Firaun datang nak serbu, nak bunuh Nabi Musa. Mak Nabi Musa ni diberi ilham oleh Allah Ta'ala. Ambil kayu, letakkan dalam kotak kayu ni dan hanyutkan Nabi Musa. Dan mak Nabi Musa tak kata pun pada Allah. Budak macam ini berenang pun tak tahu, pelampung tak tahu, nak campak di sungai Nil. Apa nak bagi mati ke? Tak. Dia tak tanya macam itu sebab dia tahu ni perintah Allah. Bila perintah Allah mesti bagus. Mesti bagus. Akhirnya diantarkan. Yakin pada Allah. Dia kata pada anak dia, wahai anak perempuanku, cuba kamu ikut kotak kayu yang membawa adik kamu. Di mana tujunya? Tengok-tengok sampai di tepi istana Firaun. Dayang-dayang yang sedang mandi-manda bagi tahu pada Asia isteri Firaun, ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Ada pendepan pati, ada kotak kayu tuanku. Itu saya tambah lah. Cuba ambilkan untuk better. Tengok-tengok, ya Allah tuanku, baby. Ambilnya, ya Allah, siapa lah yang buang budak ni, kata dia. Wah, balik ke istana Firaun, cekak pinggang begini. Anak siapa yang kamu pungut? Saya jumpanya dekat sungai Nil, Abang On. Laki ke perempuan? Laki-laki, abang. Bunuh saja. Bukankah aku perintahkan budak laki-laki dibunuh? Abang. Abang On ni pun. Ya, abang bunuh tu di luar tu cukup lah. Yang ni biarlah saya bela. Tuan-tuan, segarang-garang Firaun dengar cakap isteri dia. Turun misalnya, turun. Sebab tu kebanyakan orang yang garang-garang ni, tuan-tuan, kebanyakannya takut bini. Ya, tuan-tuan, mereka dilanda penyakit TB. Takut bini. Bukan tuberkulosis, bukan. Akhirnya bela. Bila bela, tak ada susu. Nabi Musa lapar, nangis, nak nenek. Kawan ni letak, tak nak. Kawan ni letakkan susu dia, tak nak. Masih tu tidak ada susu. Do you make 1, 2, 3? Tak ada. Akhirnya terpaksa siapa yang boleh nyusukan budak ni? Dah runsing berdengarnya, dia menangis. Datang kakak dia, tuanku, ada pun mak pasik, dia boleh nyusu anak orang. Apa betul, wahai budak? Betul, tuanku. Bawakan ibu kamu. Bila datang mak Nabi Musa, macam sirih pulang ke gagang. Turis senyap anak dia. Hai, nampaknya budak ni suka pada kamu, makcik. Makcik tinggallah dalam istana ini. Jagalah budak ini. Nampak, tuan-tuan? Di luar orang nak bunuh. Di luar kena bayar bil api, bil air. Bila tinggal dalam istana Firaun, beri semua, tuan-tuan. Terpelihara lagi keselamatannya. Besar Nabi Musa dalam istana Firaun. Masya Allah. Kerana apa? Kerana tidak bantah kepada Allah. Inilah dipanggil taat. Inilah dipanggil tauhid. Mak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ketika nak berhijrah, seluruhnya dikepung rumah Rasulullah, dikepungnya. Ada dengan Ali dalam rumah Nabi. Tiba-tiba perintah Allah kata, Muhammad, pindahlah kamu, hijrahlah kamu sekarang. Sedangkan orang di luarnya nak bunuh Rasulullah. Kan lebih baik Nabi bersembunyi dalam rumah. Tapi Allah perintahkan suruh keluar. Sedangkan di luar orang nak bunuh. Nabi Muhammad tak bertanya, tak bertikai. Kenapa saya perlu keluar? Engkau kalau matikan dia orang dulu. Nabi tak cakap. Biarlah aku dalam rumah ni. Apa saya nak keluar pula? Ini membahaya ni. Nabi tak kata. Nabi cuma cakap, Ali, kamu gantikan tempat tidur aku. Supaya mereka sangka kamu tu aku. Kamu tidur di pembaringan aku. Aku mau keluar. Dan Ali pula kata, baik Rasulullah. Dia tak cakap, dia keluar tinggal kita. Banyak cantik. Mana ada Ali cakap macam itu? Ali ambil selimut, tidurnya dia. Nabi Muhammad keluar. Bila keluar turun ayat, وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدَّ وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدَّ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Tidur segala orang kafir. Nabi boleh ambil pasir, diletakkan di atas kepala mereka pun mereka tak sedar. Allah lindung Nabi Muhammad. Sayangnya ayat itu kita cuma ambil bila pergi Langkawi.
Nak jampi custom supaya tak kena cukai. Daripada jauh lagi kita dah belikan batik dengan pinggan mangkuknya, daripada jauh dah kita jampi dah. Wa ja'alna min baini aydihim. Dihembusnya tidak custom tu. Sedar-sedar dalam ferry dah kita. Kita cuma ambil ayat tu sebab rotek kita mati je tuan-tuan. Kalaulah kita ambil betul-betul tauhidnya, kalau kamu pegang kalimah Allah, kalau kamu pegang perintah Allah, tak ada siapa yang boleh menyusahkan kamu. Ni kekuatan dia. Ni kekuatan yang tuan-tuan buktikan. Malam ni. Tak ada siapa yang duga, tak ada siapa yang sangka boleh buat macam ni. Tapi bila tuan-tuan mempunyai tauhid yang kuat, bermohon pada Allah, yakin pada Allah. Nah, sekarang. Ni, sekarang tuan-tuan. Ini untuk tahun ini. 2012, mungkin 3 kali, 4 kali ganda. Daripada ini. Kalau kita ada kekuatan tauhid. Ini alternatif tuan-tuan. Di tempat lain dengan bunga apinya. Di tempat lain dengan konsertnya. Di tempat lain dengan nyanyiannya. Bercampur laki-laki dan perempuannya. Tetapi tuan-tuan, Allah pilih kita di sini. Masya Allah. Syukur tuan-tuan. Alhamdulillah. Sebab itu tuan-tuan, bila datang perintah Allah, jangan bertikai. Insya Allah. Kalau kita buat saja, Allah mudahkan kita. Yang kedua, kekuatan akhlak. Untuk tahun baru yang akan datang ini, kita kena jadi umat yang berakhlak. Biar orang kenal. Siapa itu? Oh, itu orang Islam. Orang Islam bagus. Siapa itu? Oh, itu orang Muslim. Muslim itu bagus. Bagus kerana apa? Kerana akhlak. Akhlak ada 2 jenis. Pertama, akhlak yang terbit daripada tutur kata. Lisan. Qaul. Cara bercakap pun kena berakhlak. Saya tertarik dengan Ustaz Zarif tadi. Bila dia cakap, dia senyum. Bila dia cakap, dia senyum. Masa dia senyum, dia cakap. Itulah akhlak. Orang dengar pun seronok, orang tengok pun seronok. Sebab penuh dengan senyuman. Senyumlah tuan-tuan. Senyumlah. Jumpa dengan orang senyum. Assalamualaikum. Kalau kita berniaga, Assalamualaikum. Senyum. Kalau kita suri rumah, senyum. Jumpa orang je senyum. Saya minta senyum pada tuan-tuan. Akhlak. Cuma saya minta bila senyum, pastikan ada orang. Kalau tidak nanti dia kata tak betul. Sudah berapa lama dia macam itu? Sejak balik ceramah Ustaz Kazim kata dia. Hai, susah hati kita tuan-tuan. Gelak seorang-seorang, senyum seorang-seorang. Kata-kata ini merupakan akhlak. Sebab itu Nabi Muhammad cakapnya sedap. Nabi Muhammad bila orang bercakap dengan dia, orang yang susah hati jadi tenang. Kita kalau tidak berakhlak tuan-tuan, bercakap dengan orang, dia itu dah susah hati. Kita bercakap dengan dia, lagi susah hati dia. Dia ditimpa musibah, barangnya hilang. Barangnya hilang. Ditimpa musibah. Kita datang jumpa sama dia. Macam mana boleh hilang? Saya pergi masjid, saya tinggalkan beg saya tempat ambil wuduk. Bila saya angkat kepala, dah tak ada. Gamaknya kamu tak bayar zakat ni. Nampak? Dah lah kawan tu hilang beg tangan. Duitnya beribu dalam itu. Kamu pula cakap, aku tak bayar zakat. Ini orang yang tidak berakhlak. Ini cakap yang menyakitkan hati. Orang yang berakhlak, dia menyejukkan hati hamba Allah ni. Tak apa, saya tolong carikan. InsyaAllah. Kut-kut orang tak nampak kamu sebab kamu bongkok ambil wuduk. Disangkanya beg ni ketinggalan. Orang-orang tertinggal. Sabar nanti. Dah tak ada juga minta pada Allah. Tak apalah malam ni aku buat sembahyang hajat. Aku baca Yasin mudah-mudahan. Kalau duit dia nak ambil, ambil lah. Tapi pengenalan kamu, IC kamu, kad kredit kamu ke apa benda ke, dia pulangkan balik. Aku cuba malam ni. Kan bagus, sejuk hatinya. Inilah dia dikatakan kata-kata berakhlak. Sebab tu Nabi tak bagi kita maki orang. Sibabul Muslim, fusuk. Nabi kata maki orang fasik. Kenapa ceramah tidak ramai orang? Sebab kamu maki orang. Bodoh, haram jadak. Kepala bapak kamu. Siapa nak datang? Nanti orang-orang cakap pada dia, kepala bapak kamu, kata dia. Nabi Muhammad tidak pernah maki orang. Sebab tu Nabi kata, siapa orang Muslim? Nabi ditanya, ya Rasulullah, ayyul Muslim? Ya Rasulullah, siapa orang Islam? Al-Muslim man salim al-muslimun min lisanihi wa yadihi. Yang dikatakan orang Islam ialah orang yang sejahtera lidahnya dan tangannya daripada menyakitkan orang Islam yang lain. Saya pakai songkok, saya pakai serban, saya pakai jubah. Tapi kalau saya mengumpat tuan-tuan, saya bukan Muslim yang baik. Sebab saya berngumpat.
Nabi sebut dalam hadis, iyyakal muhaqqirat fa innaka 'indallahi talibun. Jaga-jaga benda yang ringan. Walaupun ringan kamu kata, dia berat di sisi Allah. Kamu akan dihisap di sisi Allah. Tuan-tuan, ringan ni apa? Minum air. Ni ringan. Saya buat contoh. Betapa ringannya minum air. Ini ada botol. Nama dia FNN. Okay, number 1. Drinking water brand. Okay. Saya nak minum air. Saya kena angkat. 1 saat, 2 saat, 3 saat, 4 saat, 5 saat. Baru terbuka. 6 saat, 7 saat, 8 saat. Berabur pula dah. 8 saat, 9 saat, 10 saat, 12 saat, 13 saat, 14 saat, 15 saat, 16 saat, 17 saat, 18 saat, 19 saat, 20 saat. 21 saat, 23 saat, 24 saat, 25 saat, 30 saat. Untuk minum ini, saya memerlukan masa 30 saat. Walaupun dia ringan, tapi 30 saat saya kena ambil. Tetapi ada benda lain yang lebih pendek daripada 30 saat. Saya pergi kenduri kahwin. Sedang saya makan juadah tengah hari. Pengantinnya masuk dalam dewan. Gemuk gila. Berapa saat saya ngumpat orang? Ada 30 saat? Ada 30 saat? Tak. Ada 5 saat? Tidak. 2 saat je. Gemuk gila. Ada tak orang sebut gemuk tak ada tuan-tuan. Gila je orang macam tu tuan. Betapa mudahnya kita ngumpat orang. Astagfirullahalazim, gemuknya. Tengok isterinya pula kurusnya. Tahan ke? Gila kita dia. Udahlah makan free, ngumpat lagi. Tuan-tuan, berapa ramai orang kita sekarang tak sayang, tak takut pada Allah Ta'ala. Mengumpat, mana akhlaknya? Kita kata kita orang baik, tapi kamu fitnah orang, kamu ngumpat orang, baik apa bendanya? Mana boleh kita ngumpat orang? Tak boleh. Saya dah kata dah tadi, tak boleh kita panggil orang hitam metalik, tak boleh. Masya Allah. Ya Allah, suaminya udahlah hitam metalik pula. Udahlah black, blue black pula. Nasib black, blue black. Kalau blackberry, lagi teruk tuan-tuan. Putih ke cerah ke dia, itu Allah cipta. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebaik-baik bentuk. Kenapa kita nak ngutuk orang? Allah tak tengok pada hitam, Allah tak tengok pada putih, Allah tengok pada hatinya. Allah tengok hati kita jernih tak jernih, bersih tak bersih, putih tak putih di sini. Bukan rupa paras. Jangan hina orang. Berdosa tuan-tuan. Percuma je. Ini ngumpat orang. Bukan setakat tak boleh mengumpat kerana dia putih hitam. Kita juga tidak boleh memberi markah pada ciptaan Allah. Tak boleh. Sebab tu pertandingan Ratu Cantik tu Islam tak benarkan. Sebab kita bagi markah. Tengok hidung dia kembang, kita bagi 3. Ini peserta pertama ni 3 ialah hidung pempenyet. Suka makan ayam penyet ke? Kita tengok. Datang peserta yang kedua, yang dia mancung 9 lah. Kata dia. Ini orang Arab ni. 9. Datang peserta ketiga, angkat tangan macam itu. Ketiak hitam. 3 udah lah kita. Astaghfirullahalazim. Yang kamu tu apa? Nak bagi markah pada orang. Yang kamu tu apa? Allah bagi cipta dah elok dah tuan-tuan. Kita malam ni semua cantik. Cantik dah. Sebab tu ada orang berkenan pada kita. Suami kita berkenan pada kita. Isteri kita berkenan pada kita. Menunjukkan bahawa kita cantik. Di antara laki-laki dan perempuan, di manakah yang lebih cantik? Siapakah yang lebih cantik? Laki-laki lah. Laki-laki adalah insan yang paling cantik dan confident dengan kecantikan dia. Sebab itu laki-laki tak pernah bersolek keluar rumah. Sebab dia confident. Dia tak pernah nak pakai bedak ke apa ke. Sebab dia tahu dia memang cantik dah. Orang perempuan je tak apa confident lagi. Ya Allah. Saya keluar je bedak. Saya bedak je keluar. Orang laki-laki mana ada tuan-tuan, selama rok je, sikat pun tidak rambut dia. Botak lah sikat apa. Orang perempuan, ya Allah, nak iron tudung saja setengah jam je. Itu belum masuk nak pakai pin ni. Ya, sekarang, dulu dia pakai di atas ni, sekarang tak ada dah tuan-tuan, ada ketinggalan dah orang. Dulu dia belit, lebih sedepa. Mana kena letak sedepa tu, je letak atas kepala tu. Ibu paku pula, tak terbang dah. Sekarang dia tak buat macam itu. Sekarang dia bahu. Ya, asal dia pegang dekat bahu je mesti dia nganga.
Mesti nganga. Cuba tengok entah. Perempuan dia menganga dua. Satu pasang pin. Kedua bila nak suap anak. Bila nak suap anak mesti nganga. Boboy, mamam? Ha? Jarang benar dia tutup mulut. Ada akak-akak yang nyuapkan anak bubur makan. Boboy, mamam? Tak ada tuan-tuan. Tambah sekarang orang perempuan pula udah ada di bawah ni ada janggut. Lagi susah nak keluar rumah tuan-tuan. Pasal janggut begini terus. Daripada jauh nampak kilat-kilat bawah janggut dia. Saya pernah jumpa satu perempuan janggut dia besar kipas tuan-tuan. Besar gila, tak berat ke orang tu ni. Masya Allah. Allah ciptakan kita yang terbaik. Allah dah berikan kita yang terbaik. Syukur. Cuma yang kita nak sekarang ini ialah akhlak. Kena jaga mulut. Banyakkan puji orang. Yang lebih baik ialah memuji di belakang. Mendoakan di belakang. Itu lagi bagus. Yang tak apa cantik puji depan. Belum tentu ikhlas lagi. Tapi kalau puji di belakang orang lain. Ya Allah. Ya Allah. Kak Bedah ni baik sangat. Ya Allah. Tiap-tiap hari dia bagi aku makan. Ya Allah. Suami isteri makan. Ya Allah. Kampunglah dosa-dosa Kak Bedah. Ya Allah. Dia tak tahu Kak Bedah tu madu dia. Ya Allah. Patutlah baik sangat. Rupanya dia dapat laki dia. Tuan-tuan, masalah kita sekarang ni kita jarang berdoa untuk orang. Untuk orang yang jahat, kita tak berdoa. Kita kata dia tu jahat. Tuan-tuan, manusia boleh berubah. Kenapa tak doa? Doa supaya manusia jadi baik. Kenapa kita nak kutuk orang? Kenapa kita nak kutuk orang? Sebab tu saya suka buat ceramah malam ni di sini. Sebab semua orang boleh datang. Macam-macam orang boleh datang. Yang takut ke masjid, di sini boleh datang. Yang takut nak sembahyang di masjid, di sini dia boleh datang. Ini, dakwah kena masuk ke dalam tempat orang. Saya berdakwah dengan pondan. Saya berdakwah dengan orang asli. Saya berdakwah dengan penagih dadah. Saya berdakwah dalam penjara. Di situ tempatnya. Betul, kita boleh dakwah dalam masjid surau. Boleh. Tapi itu kan orang dah baik-baik. Kita kena pergi tempat dia. Saya dakwah tuan-tuan, saya tak kira tempat. Orang panggil saya berceramah untuk penagih dadah. Saya pergi. Lagi cabaran untuk kita. Mata semua layu je. Kuyu, steam. Rupa steam. Relax lah bro. Sebab saya ikut style dia orang lah. Tak ada senyum langsung tuan-tuan. Setengah jam pertama tak ada senyum. Begini yang tengok kita. Penagih dadah, muka nak marah je. Dah tak berkena benda tu. Tapi kita rapat. Bila kita ceramah 2 jam, kita sambung lagi sesi petang. Dia main lain lah. Dia datang ke lain lah. Tiba-tiba kita sebut pula cerita tentang isteri. Tuan-tuan tak sayang kepada isteri tuan-tuan. Tuan-tuan isap dadah, tuan-tuan tak ingat ke isteri kat rumah. Sial isteri kita. Tak ingat kepada anak-anak. Tak fikir pada anak-anak. Sial apa isteri kita buat sekarang nak cari rezeki. Abang-abang dalam pusat serenti ni, abang-abang dalam tahanan macam ni. Tak kesian ke? Oh, meleleh air mata. Yang tak meleleh siapa? Yang tak ada isteri. Tak sedih langsung, tuan-tuan. Isteri tak ada. Kita teka dia dengan mak pula. Abang-abang tak ingat kepada mak. Mak tak ada mak yang minta abang-abang isyak dadah. Ada tak mak pagi-pagi buat breakfast dadah? Aiman, main makan cucu, Man. Mak dah buat cucu kodok. Dadah, mana ada? Tak ada pernah mak ni jamu dadah pada anak bubur dadah. Tak ada tuan kari dadah. Tak ada. Tapi abang-abang dah menghampakan hati mak. Abang-abang kesian. Mak baliklah ke pakai jalan. Nyanyi sikit lagu kat mak. Nangislah bapak ni. Ayah dan ibu. Ayah dan ibu. Itulah permulaan kami. Kak menangis lah. Lagi ambil lagu apa nama Rabbani pula. Ibu misali ibu yang sejati. Kasih sayangmu, kasih yang suci. Pengorbananmu disanjung tinggi. Jasamu tetap disanubari. Ubah manusia. Sebab tu kita kena cakap benda yang baik. Kata-kata yang baik. Qaulun ma'ruf. Qaulun ma'ruf. Cakaplah yang baik-baik. Dengan cakap yang baik-baik tuan-tuan, orang jatuh cinta. Yang kedua, perangai. Akhlak yang baik ialah perangai. Body language kita. Cara bercakap dengan orang. Cara beri perhatian pada orang.
cara berjabat dengan orang, cara melayan orang, ketepatan masa kita, semua bendanya itu adalah akhlak Muslim. Kalau betul-betul kita boleh jaga akhlak Muslim ni, insya-Allah tuan-tuan, manusia yang nak nampak akhlak paling bagus apa dia? Suami pada isterinya. Saya di hadapan tuan-tuan ni, saya akhlak baiklah depan tuan-tuan. Memang kontrol lah, maintain. Pada depan tuan-tuan, nak tahu saya ni baik tak baik, kena tanya isteri saya. Kalau isteri kata jahat, jahatlah saya. Isteri ustazah tu okey ke dia?